Faiz, semalam aku dah nampak satu video ni. Dalam video tu, dia squad Nigeria yang baru dipanggil untuk aksi perlawanan persahabatan. Saya tahu video mana yang anda maksudkan. Dan video tu saya dah nampak Victor Osimhen dia menegur Victor Boniface, dua rakan sepasukan. Top scorer Leverkusen. Dan dalam waktu mereka bertegur dan berpelukan tu, aku macam boleh bayang yang mereka cakap apa tu each other. Rasa mereka cakap apa? Aku rasa seolah-olah dengan hanya menonton video tu aku seolah-olah aku berada di Lagos. Oh, anda berada di Lagos. Anda boleh ada penggunaan perkataan abeg. Ada Una semua. Kita kena pergi lah. Bola itu live. Moga-moga satu hari nanti ada peluang buat bola itu live di Lagos. Tapi untuk hari ini, jom. Aku rasa orang kat Lagos, Nigeria, Faiz, kalau dia nampak intro montage kita yang kepala bergegar tu, aku rasa dia tak bagi kita visa masuk. Dia tak cop masuk lah. Tak masuk. Sesama ada tak cop kita masuk ataupun dia terlalu suka dan dia welcome kita. Itu pun boleh jadi juga. Aku kita... sebenarnya kalau dia welcome tu aku seronok. Mana tahu kita ada peluang masuk Nollywood di Lagos. Hang pernah nak gara-gara Rupala pandang atas tak nak? Memang aku selalu memikirkan klip-klip main kalkulator, fikir masalah dunia. Fikir masalah dunia. Push Nollywood barang terbaik lah. Tapi tu lah, tanpa membazirkan masa, bola itu live minggu ni. Sebenarnya minggu ni adalah minggu yang penuh dengan action. Dan aku rasa kalau orang kat rumah tu mengharapkan kita nak cover every single thing that happened this weekend, susah lah. Sebab susah. Kita rancangan sejam. Dan bola itu live ni kita nak bagi breathing space kepada setiap topik yang kita bicarakan. Tak nak rush. Tapi sebelum kita masuk ke dalam perkara-perkara yang kita nak bicarakan hari ni, aku pasti dalam satu minggu lepas ni hang pun mesti ada ejen permang. Ya. Apa ejen permang hang minggu ni? Ejen permang aku datangnya daripada Itali. Tetapi siapa yang di Itali tersebut, aku ada siapkan satu bingkisan ni untuk kita tengok bersama. Ejen permang aku pula pada minggu ni adalah Paul Labil Pogba, pemain Juventus dan juga pemain pasukan kebangsaan Perancis yang hanya bermain 160 minit perlawanan kompetitif sejak 15 bulan lepas. Pogba telah kembali dan memberikan segenap harapan buat peminat Juventus dan juga peminat Perancis dengan persembahan cemerlang sepanjang setengah jam menentang Empoli tempoh hari. Anda nampak apa yang saudara dalam klip tu katakan? Saya nampak banyak kereta yang berlalu di belakang tu. Timing orang nak balik kerja. Tapi ya, Paul Pogba dalam 15 bulan selepas pindahan percuma daripada Manchester United balik ke Juventus, dia hanya bermain 160 minit permainan, lebih kurang 160 minit. Yang kalau diterjemahkan dalam bilangan perlawanan, baru 2 perlawanan. 2 perlawanan 15 bulan, pemain Liga Sosial lagi banyak game. Tetapi ini bukan disebabkan dia tak mahu main ke apa, disebabkan recurring injuries. Pogba ada small niggling injuries yang memang mengganggu belakang dia. Bahkan selepas menang lawan Empoli yang dia main 30 minit hujung minggu lalu, menang 2-0 away. Selepas itu pun diberitakan dia ada some discomfort di belakang dia. Dan perkara ini disahkan oleh Allegri, yang mereka akan melakukan further test untuk tahu the severity of his injury. Tetapi persembahan dia pada malam tu, Kish, yang betul-betul bagi aku ejen permang. Yang mana kita tahu Paul Pogba jenis pemain yang macam mana. Yeah. Paul Pogba at his best macam mana. Paul Pogba yang sering dikritik di Manchester United macam mana. Dah ada banyak extensive debate pasal kebolehannya, pasal fokus dia, pasal ini, pasal itu. Tetapi untuk malam tu saja, untuk setengah jam itu, ia adalah talent showcase. Aku panggil dia talent showcase lah. Paul Pogba nak memastikan kemenangan Juventus, hanya strutting his stuff on the pitch. Dia hanya mempersembahkan gaya permainan dia. Dia hanya bagi tahu balik kepada peminat Juventus, penantian anda berbelas bulan ni nanti akan berhasil juga. Aku sebenarnya dalam otak aku dah sampai tahap yang kalau Paul Pogba ni happy, aku happy. Yeah. Hang faham tak? Sebab aku rasa tempoh masa 5-6 tahun lepas ni untuk dia bukan yang senang, sangat-sangat sukar.
Dan sukar sampai tahap yang boleh membunuh hang punya cinta terhadap sesuatu. That's the amount of pressure that he has been under. And sejujurnya kalau hang ingat balik Pogba yang umur 17-18 tu, impian dia satu je, dia nak main week in week out. Itu je. Dia nak main, dia nak enjoy, dia nak menterjemahkan kegairahan dia tu di atas padang, dan selalunya itu yang dia dapat buat. Cuma sekarang ni obviously it's been difficult, dan aku berharap selepas permulaan baru sekarang ni di Juventus, aku berharap dia boleh tolak tepi masalah kecederaan. Sebab kita banyak dengar rumor kiri, kanan apa semua. Aku just nak tengok a fully fit Paul Pogba enjoying his football again. Main Itu je satu aku nak full tengok. season lah. Main Satu full season saja. Itu yang aku nak tengok. Dan sebelum aku nak tanya hang ejen permahang ni, aku nak bagi, aku tak tahu lah nak bagi kredit ke apa, sebab bila dia tak main 15 bulan ni, kita seolah-olah tak dengar sangat komplain daripada Juventus. Mungkin disebabkan dia bukan klub Inggeris, dan kita tak dengar sangat apa yang peminat Juventus betul-betul nak katakan. Aku rasa satu hari nanti aku akan cuba korek benda ni daripada jurnalis-jurnalis yang follow Juventus, contoh dia, dan kita akan kupas topik ni nanti satu hari Boleh, nanti. boleh, definitely. Ejen permahang pula apa? Ejen permahang aku pula, Faiz, adalah seorang individu yang menggegarkan Stadio Santiago Bernabeu. Tapi sebelum kita nak bicarakan benda tu, kita tengok ejen permahang aku melalui cara aku main serut-serut dengan pokok. Kau tahu tak ejen permah aku untuk minggu ni apa? Ejen permah aku untuk minggu ni adalah Jude Bellingham. Kau tahu tak dia buat apa? Dia score 95th minute winning goal untuk Real Madrid di Santiago Bernabeu. Dan yang paling tak masuk akal, the whole stadium menyanyikan lagu Hey Jude. Itu adalah detik yang paling epic, yang betul-betul meremangkan bulu rumah aku. Dari Jude Bellingham adalah ejen permah. Hang jangan murung, Faiz. Hang kena faham. Hang kena faham satu benda. Aku membesar dalam environment menonton cerita Tamil dan Bollywood. Permainan di belakang pokok ni adalah benda biasa. Hang tak boleh terlalu terkejut. Jangan katakan anda, saya juga berminat Bollywood. Tapi tak pernah saya terfikir untuk ke belakang pokok. Oh. Belum. Mungkin tidak ada di naluri anda seperti yang ada dalam darah saya, elemen Bollywood. Mungkin Nollywood juga bermain di belakang pokok. Tapi itulah, Faiz, ejen permah aku adalah Jude Bellingham. I mean, what else do we need to say? Sebab episod pertama kita untuk musim ni, kita dah bicarakan Jude Bellingham. Episod pertama selepas satu perlawanan, right? And waktu tu pun anda rasa yang Yang masa dia skor lawan Bilbao away. waktu tu pun anda rasa macam it's a solid start. Tapi selepas lebih kurang 4 perlawanan, Faiz, Jude Bellingham punya impact kat Real Madrid ni dah tak masuk akal. Aku bagi satu konteks yang biasa. Hang bayang dekat Sepanyol, dekat mainland Europe, mereka selalu pandang UK ni macam negara yang budaya bola sepak dia tu tak berapa luar biasa. Mereka terima yang Premier League ni liga terbesar, tapi kalau bola sepak England je mesti dia kata old school lah, arcade lah, tak banyak culture, tak banyak flair. Dia macam ketandusan sedikit, elemen-elemen Robotik. dia terlalu robotik, long ball, Sean Dyche, macam tu dia bahkan kaitkan. So hang bayang Santiago Bernabeu menyanyikan lagu Hey Jude. Senario tu bila aku tengok dalam video, that clip alone betul-betul meremangkan bulu rumah aku, Faiz. It betul-betul, I'm not even kidding. Aku tengok klip tu berulang kali, and berulang kali aku rasa bulu rumah aku meremang. Sebab hang bukan tengok klip tu saja, hang kena tengok klip tu dengan memahami konteks perjalanan Jude Bellingham, konteks umur Jude Bellingham, juga konteks negara yang Jude Bellingham mewakili. Bila hang ambil semua tu, dah hang tengok dia lakukan apa yang dilakukan di Santiago Bernabeu di hadapan penyokong yang mungkin paling brutal dalam dunia bola sepak. Tak boleh, Faiz. Aku rasa bola sepak Inggeris came a long way. Dia mengingatkan aku pada final Champions League tahun 2010-2011 di antara Barcelona dengan Manchester United. Ingat masa tu puncak bola sepak dunia adalah El Clasico, Barcelona dan juga Real Madrid.
Rio Ferdinand cerita dalam final tu, tak semena-mena, dia tak kacau apa, dia tengah hanya fokus dalam perlawanan. Sergio Busquets main kat dia dan cakap, hey you English people, long ball, long ball, long ball. Dia kata macam tu je dia psycho. Rio Ferdinand, centre back paling mahal di dunia daripada Manchester United pada ketika itu. So it came a long way. Sekarang ni ialah bola sepak Inggeris kan amat tidak proaktif. Amat tidak proaktif di skala dunia daripada segi skill, gaya permainan, team identity. Tapi sekarang ni dengan Jude Bellingham, dengan Phil Foden pemenang treble, Jack Grealish pemenang treble dan beberapa lagi pemain ni, nampak seperti ada sinar dan harapan di England. Bahkan superstar utama mereka ni jadi superstar klub terbesar dunia sekarang ni. Gila Faiz. Gila kan? Itu gila. Hang kena faham crowd Bernabeu ni dah biasa tengok superstar tau. Ronaldo, Zidane, Cristiano. Dia pun dah biasa tengok superstars week in, week out. They expect superstars. And even then bila dia tengok Jude Bellingham, mind blown. Incredible lah. Itu adalah ejen perma aku untuk minggu ni. Faiz, bola itu live sekarang ni. Han nak tengok kat Suka, Han tahu berapa harga? Berapa? RM1.15 sehari, Faiz. Wow, RM1.15 sehari dan boleh stream dari mana-mana, Kish. And Han boleh tengok semua benda. Han boleh tengok bola itu live, Han boleh tengok bola, Han boleh tengok Formula 1, tenis, semua yang Han nak tengok. Wow. Semua benda Han nak tengok. RM1.15 sehari tanpa kontrak. Itu memang deal yang tak masuk akal lah, Faiz. Sign in. Kau jangan buat tipu. Aku tahu kau dah subscribe dah. Tak payah tipu, Faiz. Kau dah subscribe dah. Aku pun dah subscribe lama dah. Dah setahun setengah dah. Tapi memang tak masuk akal lah. Kalau aku waktu uni dulu ada rate macam ni, bapak best. Tak payah kita tengok yang banyak pop-up. Tak payah tengok yang komentari gol. Tak payah, itu semua tak payah. Kawan saya seorang ada pandai tiru pada tu. Okay. Ada satu topik yang kita tak payah lari minggu ni. Dalam minggu di mana ada pelbagai benda-benda yang berlaku dalam konteks bola sepak dunia, ada satu yang obviously take the highest precedent. Perlawanan di antara Arsenal dan juga Manchester United. Kita boleh borak briefly about the game, but also kita boleh borak pasal repercussions daripada game tu, outcome game tu, dan juga beberapa perkara lain yang berlaku di sebaliknya. In short, perlawanan apa yang berlaku adalah Arsenal menewaskan Man United 3-1. Dia jaringan pertama datang daripada Man United. Arsenal equalize almost instantly a minute later. Dan kemudiannya perlawanan terikat 1-1. Babak kedua sengit, in and out. United dapat skor tapi gol tu dikatakan offside. Dan kemudiannya Arsenal berjaya menambah 2 gol di penghujung perlawanan untuk memenangi perlawanan 3-1. Sucker punch. Memang smash and grab lah. Smash and grab. Betul-betul smash and grab. Apa perasaan Hang? Right at the final whistle, when the final whistle was blown, apa perasaan Hang? Aku mungkin distraught bukanlah perkataan yang sebenar. Mungkin permainan emosi tu dia tak terlalu membuat-buat lah. Emosi apa sekalipun, emosi negatif ataupun positif, aku tak terlalu membuat-buat sebab aku tahu for the first time kalau sebelum-sebelum ni Manchester United kalah away, selalunya permainan dia akan jadi buruk, sangat buruk. Kalau hang masih ingat perlawanan away menentang Sevilla di Europa League musim lalu, itu antara perlawanan terburuk under Erik ten Hag yang aku pernah tengok. Tetapi dalam perlawanan lawan Arsenal ni, itu adalah salah satu persembahan terbaik, terutama di babak kedua yang aku tengok Manchester United main away menentang Big Six team. Selalunya aku kalau Manchester United lawan away dengan Big Six team ni, aku tak letak harapan tinggi sangat. The default feeling aku sebenarnya survival mode, sama ada seri ataupun menang. Menang adalah bonus. Dan hang kena tahu tak silap aku daripada pertemuan United dengan 9 top 9 daripada last season, dalam tahun ini United hanya seri sekali away. Yang lain semua kalah. Dan dalam tahun ini berbaki 2 lagi perlawanan menentang top 9 away. Kita tengok sama ada improvement ke tak. Tetapi apa yang aku cakap tadi ni is not good enough in terms of grand scheme of things.
it's not good enough. Manchester United tak boleh menang seri hanya sekali dalam 7 perlawanan menentang Betul. top 9, tak boleh. Yeah. It is not Manchester United. It's not good enough. Tapi pada malam tu ada banyak silver lining. Partly mungkin sebab aku rasa aku tengok perlawanan tu, the default mode aku adalah United akan kalah. Tapi cara mereka kalah pada malam tu adalah salah satu cara Manchester United kalah yang tak pernah aku tengok sebelum ni. Aku nak bagi kredit dekat seorang pemain. Yeah. Pemain yang bermain di luar posisi asal dia, Diogo Dalot. Aku tahu hujung-hujung perlawanan tu ramai yang mungkin menyifatkan Diogo Dalot sebagai dia kena bully for the last goal tu lah. Dia macam kena bully sikit. Tapi for the 90 minutes of the game, beraksi di left back menentang one of the best wingers in world football. Aku rasa dia melakukan tugas yang luar biasa malam tersebut. Dengan mengawal pergerakan Bukayo Saka, dengan menghentikan. Malam tu Faiz, Diogo Dalot melakukan 8 clearance. 8 clearance. Hanya seorang je yang lagi banyak. Bisaka 9. Itu je. But 8 clearances playing in a position that you're not comfortable in, that's as much as I can ask from a stand-in left back. So aku nak bagi kredit kepada Diogo Dalot ni sebab Diogo Dalot has gone through satu period yang sangat menyukarkan, dan dia dah kena drop off the team sedikit. Wan-Bissaka yang dilihat sebagai starting fullback, tapi bila diperlukan dia stepped up when it truly mattered. Sebab hari tu Faiz, sebelum perlawanan bermula, kerisauan terbesar aku adalah Dalot versus Saka. That was my biggest worry. Sebab kita pernah nampak apa Saka on his day can destroy fullbacks. Itu kerisauan terbesar aku. Dan apabila aku melihat cara Diogo Dalot berdepan dengan Bukayo Saka hari tu, aku sangat-sangat gembira untuk dia dan berpuas hati lah. Aku nak bagi kredit kat Diogo Dalot tu. Tapi ya, bila cakap pasal perlawanan tu, the first half Manchester United main tu, aku tak pernah tengok Manchester main macam tu. Sampai kan ada satu masa tu aku terfikir, mungkin ini apa yang dimahukan oleh Ten Hag, dimahukan oleh Van Gaal dulu. Ingat Van Gaal cuba integrate dia punya playing style, tapi ujung-ujung dia United main a boring football yang semua orang complain. First half aku tak go into the game merasakan bahawa Arsenal akan bagi sebegitu banyak ruang dekat Manchester United. Maksud dia apa? Maksud dia Arteta ada a little bit of respect dengan kelajuan transisi Manchester United, sehingga kan United boleh main di bawah. Lindelof boleh main agak selesa main di bawah, dan mereka selalu dapat solution untuk play out from the back. Andai Onana buat 42 successful pass, terbanyak dalam sejarah penjaga gol Manchester United sejak rekod mula diambil. Tahu Faiz, kita dalam beberapa tahun lepas ni, not beberapa tahun lepas je, for the last 15 years at Man United, kita dah, actually more than that lah, sejak kita menonton Man United, dari late 90s, early 2000s sampai sekarang, kita mana biasa dengan United yang build out from the back. All the different goalkeepers tak pernah build out from the back. So, and every time kita pernah cuba untuk build up from the back, dia pernah habis dengan satu disaster. Either hang concede goal ataupun hang concede peluang. So benda tu dah menimbulkan satu rasa rasa macam tak senang dalam perut. Rasa very doubtful, rasa ada PTSD sikit kan. So hari tu, bila aku nampak United play out from the back tu, setiap kali bola tu pergi balik ke Andre Onana, aku still rasa, walaupun dalam otak aku logically aku tahu yang this is a goalkeeper that can play the ball, that is comfortable, tapi disebabkan kita dah 20 tahun tak tengok benda tu kat Man United, jadi stres. Aku jadi stres. Aku jadi uneasy. Perut aku rasa semacam aku punya hati pun skip a beat. And it's crazy. Tapi aku setuju dengan Hang. Salah satu benda highlight of performance Man United hari tu adalah cara kita selesa, biarpun ada contohnya Eddie Nketiah yang push up ke tiba-tiba ke, Odegaard yang push ke, ataupun Martinelli yang push ke. But every time the ball went back left, diorang boleh float it left, right tanpa ada sebarang rasa, which aku rasa was another super plus point lah. Tapi babak kedua juga, aku also nak bagi kredit dekat dua pemain Arsenal. Satu adalah Declan Rice. Aku rasa
malam tersebut memberikan gambaran terbaik kenapa Arsenal mahukan Declan. And it wasn't even about the goal. Goal tu aku tolak tepi lah. Right? Aku rasa it's very reductive untuk membicarakan impact seorang pemain berdasarkan satu gol saja yang dijaringkan. Tak. Declan Rice punya peranan malam tu, cara dia menjadi anchor pasukan, cara dia mengawal serangan-serangan yang dilakukan. Banyak transition yang cuba dilakukan oleh Man United, banyak yang berjaya tetapi banyak juga yang tidak berjaya, dan salah satu sebabnya adalah Declan Rice presence and dia punya ability to also play out. Dia satu benda pasal Declan Rice ni disebabkan sebelum ini kita selalu nampak dia dalam konteks sebuah pasukan yang konservatif seperti West Ham. Hang tak banyak respect dia punya passing range. Tapi bila dia automatic masuk ke dalam sebuah pasukan yang passing team, tiba-tiba hang boleh nampak dia punya passing range tu is impressive kan. And aku rasa dia memainkan peranan yang sangat besar malam tersebut dalam membantu Arsenal win the midfield battle. Sebab United dalam tactical grid Arsenal, aku rasa dia isi tempat yang selalunya biasa diisi Granit Xhaka sebelum ni. Actually that makes sense. Dia macam hybrid. Kadang-kadang sikit Thomas Thomas dia tengok dalam poket tu. Betul. Kadang-kadang dalam posisi Thomas Partey sedikit, but also at the same time dia tidak terlalu restriktif. Dia akan slot into the half space macam sebab dia Granit bukan Xhaka. stay as a traditional six Betul, tau. Dia roam around tau. Exactly. So Granit Xhaka, Declan Rice tu aku nak bagi kredit lah. The other one aku nak bagi kredit adalah William Saliba. Aku rasa malam tersebut William Saliba punya ketenangan tu really helped Arsenal, especially towards the end bila Højlund dah start trouble Gabriel tu dah kena tolak kiri kanan lah. Dah kena bully sikit dengan Højlund. But it was Saliba's composure for a large portion of the game yang macam eased Arsenal into the victory. Bukan Onana kan? I mean, ada orang buat dia campur video Onana buat macam tu dengan lagu Calm Down. Lagu yang Rema dengan Selena Gomez. Calm Down dengan Onana buat macam tu. Ada orang tukar back sound dia, cikgu suruh masuk kelas. Masuk. Kurang ajar. Penat bola sepak sekarang. Aduh, macam-macam lah. Tapi Faiz, selain perlawanan yang berlaku, yang ni. Perlawanan yang berlaku ni, selepas perlawanan tu ada drama yang lebih besar. Jadon Sancho versus Erik ten Hag. Untuk kita buat kronologi yang tepat, Jadon Sancho tidak terlibat dalam squad hari tersebut, which sebenarnya aku pun terkejut sedikit, tapi aku ingat injury lah. Tapi kemudiannya post-match, apabila wartawan-wartawan di England bertemu dengan Erik ten Hag yang pada ketika itu sudah cukup marah dengan outcome ke perlawanan, dia orang tanya McTominay dengan Sancho kenapa tak ada. Jawapan dia McTominay tak sihat, dan jawapan dia Sancho did not train well, tidak mencapai ekspektasi dia di sesi latihan. Jawapan yang mengejutkan lah komuniti penyokong. Tapi tak sampai sejam selepas jawapan itu diberikan, Jadon Sancho ada keluar statement kat Twitter, Faiz. Apa yang Jadon Sancho cakap? Dia kata jangan percaya semua yang anda baca. Dia rasa dia train well. Dan practically dia pergi dekat satu platform awam yang boleh diakses oleh semua orang di seluruh dunia sebagai seorang pemain daripada klub terbesar di dunia untuk menyangkal dakwaan bos dia. Satu tindakan yang aku rasa paling. Okay, so let's get into that. Aku nak tanya pandangan hang. Bila hang tengok situasi yang berlaku ni, what was your initial reaction? Aku rasa benda-benda macam ni, aku banyak fikir pasal benda-benda macam ni. Salah satunya aku rasa buah fikiran aku ni daripada, kalau hang ingat kes Pogba dengan Mourinho satu ketika dulu. So the dividing opinion, ada orang yang berpihak pada Mourinho atas beberapa sebab, ada orang yang berpihak kepada Pogba atas beberapa sebab. Walaupun aku rasa it's a shame yang orang kena pick sides. So, hang boleh je be objective about the issue tanpa perlu memilih mana-mana side kan. Tapi agak aneh bagi aku untuk seorang atlet di dalam sukan berpasukan, untuk buat perkara-perkara macam ni. Aku tak kisah kalau dia pemain tenis, aku tak kisah kalau dia dalam sukan archery,
sukan individu, aku tak berapa kisah sangat sebab dia tak memberi kesan besar kepada orang lain yang sama jawatan dengan dia. Siapa yang sama jawatan dengan dia? Pemain. Kish. Kalau pun ada benda yang dia tak puas hati dengan apa. Ni aku letak macam kalau aku ni contoh ada agent dia. Ataupun PA dia ke apakah. Aku akan buat apa yang aku mampu, sedaya upaya aku untuk berhentikan dia daripada buat benda-benda macam ni. Ini kita tak kira lagi bab siapa betul siapa salah ni. Yeah. Tapi just general ethics as a sportsman in a sports team, aku tak rasa itu benda yang bagus. Kalau hang rasa macam mana? Aku banyak memikirkan perkara ni. Reaksi initial aku bila aku baca Jadon Sancho punya statement tu, aku kecewa. Aku kecewa dengan kenyataan yang dia keluarkan. Untuk menyangkal jurulatih dia. Pada waktu yang sama, bila aku memberikan breathing room sehari dua untuk cuba memikirkan kedua-dua situasi, dan pada waktu yang sama bila aku consume discourse yang ada di media sosial tentang pandangan-pandangan orang ni, dia ada polarizing opinion. Ada setengah yang mengatakan Jadon Sancho sebenarnya dah memang malas. And mulalah dia perkorek pelbagai contoh daripada 3 tahun lepas lah, daripada 2 tahun lepas. Dah mula tahap buat character assassination terhadap Jadon Sancho di media sosial. Semua nak korek-korek, nak salahkan dia. At the same time, ada juga yang berpendapat Erik ten Hag is abusive to its player. Mulalah dia buat character assassination terhadap Ten Hag. Korek dia punya story dengan David Neres punya rambut lah, dengan Cristiano Ronaldo lah, dengan semua ni mula korek cakap Erik ten Hag is the worst manager. Dengan David De Gea. Faham tak? Like reaksi kita Dia tak boleh ada dekat tengah-tengah. Dia kena hujung sini ataupun hujung sini. nak kena pilih seorang yang bersalah. Ya, itu yang aku cakap tadi. So pandangan aku pula, Faiz, adalah pandangan di mana aku merasakan kedua-dua individu ada hak dan ada point masing-masing. Cuma kalau ada satu benda yang aku tak bersetuju dengan Jadon Sancho keluarkan kenyataan tersebut di publik. Sebab orang ramai cakap, Jadon Sancho ada hak lah sebab Ten Hag pun cakap benda macam tu. Hang kena faham, Ten Hag ditanya oleh media kenapa Sancho tidak berlatih. And dia tak boleh nak bagi alasan Sancho cedera ke apa. Dia kena truthful. Sebab macam dulu dia buat kat Marcus Rashford lah. Marcus Rashford datang lambat. So dia tak main. Tak boleh. Sebab dia lambat. Tak punctual lah. Punctual. Hang kena. And Marcus Rashford responded properly. Point yang aku nak sampaikan kat sini adalah, aku rasa kedua-dua individu ada hak. Jadon Sancho ada hak untuk dia merasakan bahawa dia tidak diberi cukup peluang. Itu hak dia. Jadon Sancho juga ada hak. Kalau contoh orang cakap, maybe Jadon Sancho ni tak memberikan usaha 100% di training. Come on. Bukan semua pemain yang train 100%. Carlos Tevez was notoriously a super bad trainer. Tetapi Sir Alex Ferguson bagi dia je main. Eden Hazard was not the greatest of trainers. Eden Hazard kalau padang latihan tu dia memang malas. Tapi dia jenis yang masuk dalam game dia akan perform. Right? Sebab dia beri peluang. Kat sini perbezaan dia adalah, aku rasa Ten Hag ada hak untuk demand 100% daripada pemain dia. Dan kalau Jadon Sancho tak nak deliver 100% pun, itu hak dia. Cuma ada mismatch lah. So kalau ada clear cultural mismatch, then Jadon Sancho kena meninggalkan Man United. Bagi satu, Itu je solution bagi aku. dalam kepala aku, kenapa Sancho perlu bercakap sedangkan kerja dia hanyalah train dan main bola. Melainkan kalau dia ada sesi interview macam cakap dia, ataupun sesi press conference ni memerlukan dia bercakap. The spokesperson of the club yang dah digariskan akan kena attend pre-match press conference dengan post-match press conference. Ini dan itu kena cakap dengan media. Itu dah digariskan. Adalah manager dia. Tapi hang tahu kenapa aku rasa Sancho kena cakap? Ini pandangan aku. Sancho probably felt the need yang dia kena cakap sesuatu. Disebabkan dia tahu apa yang akan berlaku selepas kenyataan tu. Media sosial dan community fans, especially fan Man United ni, Faiz, jenis yang kalau ada ruang nak bunuh seorang pemain, mereka akan buat benda tu. Dah banyak kali lah. Bila De Gea meninggalkan pasukan, kita tahu yang De Gea towards the tail end dah regress. Tapi bila De Gea meninggalkan pasukan, tengoklah character assassination yang mereka buat kat David De Gea. Seolah-olah dia tak pernah lakukan apa-apa pun untuk Man United. Right? The same thing yang mereka buat kat Harry Maguire. Yang selama ni kena abuse
teruk-teruk. Same character assassination. The same thing yang dia buat kat Phil Jones. So kalau aku dalam posisi Jadon Sancho, and different players react differently to criticism. Kalau aku dalam posisi Jadon Sancho, maybe dia ada melalui something in his personal life yang kita tak tahu, yang dia tak pernah open up lagi. And tiba-tiba sekarang dia kena tembak macam tu dengan media sosial. Maybe he felt the need to protect themselves. Apa yang aku tak faham, macam ramai cakap dia orang tak faham kenapa Sancho nak keluar ayat kan. Aku lagi tak faham apa tahu. Kenapa orang nak bunuh seorang pemain bola sepak yang mewakili kelab hang. Dulu bila Dele Alli keluar interview yang sebulan lepas dia keluar, dia cakap sepanjang 3-4 tahun lepas ni dia struggle dengan depression. The whole social media came together untuk apologize, cakap we're sorry, we did not know you're going through it. So Han dah sedar ni yang kadang-kadang Han tak tahu apa yang berlaku dalam personal life seorang pemain, tapi Han dah tembak dia kau-kau. And then bila benda tu impact pemain and dia open up about it, Han apologize. Tapi sekarang bila benda tu berlaku kat Jadon Sancho, semua dah bersedia nak tembak dia semula. Kalau 5 bulan daripada sekarang Jadon Sancho keluar and buka cerita pasal something yang berlaku dalam personal life dia ke contoh then everyone will be like, oh I'm sorry, we should not have said that, I'm sorry, we did not know you're going. That's my point. My point is sekarang ni, walaupun macam aku bersetuju dengan Ten Hag, he has every right to say what he did. Tapi at the same time aku tak nak bunuh Jadon Sancho because I don't know his story. Aku pun tak mau bunuh dia, walaupun aku masih lagi rasain dia tak sepatutnya buat apa yang dia buat. Setuju, aku tak mau kata apa dekat dia. Tapi ini adalah pengurus yang backup dia, yang hantar dia last 3 autumn bulan, selama 3 bulan untuk dia pemain 200,000 pound sterling seminggu hantar untuk 3 bulan untuk recover. Itu tak terjadi dalam mana-mana pasukan terbaik dunia selain Manchester United. Betul. Tak akan terjadi di Real Madrid, tak akan jadi di Barcelona, tak akan jadi di mana. Dan ketika pertama kali kalau hang tengok Sancho bercakap tentang Ten Hag, dia cakap very glowingly of him. Dia cakap tactically dia boleh main lebih bebas, walaupun sebelum tu dia main dengan Ole Gunnar Solskjaer dah cukup banyak kebebasan. It's always one reason after another. Dan ini bukan cara dia untuk hang repay orang yang dah bagi hang begitu banyak ruang, begitu banyak peluang sepanjang ni. Itu bukan cara dia. Itu satu. Dan kalau pun selepas ini kita ambil konteks yang kita ambil kemungkinan yang Jadon Sancho make it up dengan Ten Hag dan boleh masuk balik squad Manchester United. Dia nak main kat mana? Dia takkan main nombor 9 lagi dah sebab dah ada Højlund. Dia takkan ambil nombor 10 lagi dah sebab takkan siapa boleh beat Bruno Fernandes dalam team tu in terms of chance creation. Dia takkan main belah kiri lagi dah sebab ada Marcus Rashford di sana. Dan kalau Marcus Rashford tak ada pun, Garnacho ahead of him dekat sana. Dia takkan main dekat kanan pun. Sebab kalau dia kanan tu tempat dia, dah lama dah ada main kat tempat kanan tu. Anthony akan main kat sana. Jadi kalaupun dia ada point, kalaupun dia ada dia simply boleh jadi macam ni. Sancho rasa dia train well, Ten Hag rasa dia tak train well. It can be as simple as that. Correct. Kan? Exactly. And that's why conclusion dia bagi aku Faiz, Sancho needs to leave. Conclusion dia bagi aku, bagi aku leave. Sancho needs to leave disebabkan sekarang ni ada clear cultural mismatch di antara hang dan jurulatih. Jurulatih mahukan sesuatu yang berbeza dengan apa yang hang mahukan. Mungkin hang ni jenis individu yang tak nak latih 100%. Hang nak enjoy main football, tapi jurulatih ni bukan jurulatih yang dengan style macam tu. So hang kena pergi cari jurulatih yang kena dengan hang lah. Kan? So for me, Sancho needs to leave the club. Bukan saja for the club but also for himself, untuk dia pergi cari semula ruang dan cinta dia terhadap sukan ni, untuk dia mula main semula completely itu freely. pendapat kita, dia kena leave Tapi realistically, as it seems now, as it looks like now, hang rasa Sancho akan main lagi satu perlawanan untuk Manchester United? Honestly I don't know. To be fair Faiz, aku boleh imagine a scenario di mana mereka patch up balik. Aku boleh bayang senario tu. Aku boleh. Memang benda tu kadang-kadang normal je. Aku tak rasa benda ni akan jadi, especially dengan situasi bangang yang melibatkan Anthony sekarang ni. Aku tak nak borak pasal benda tu. Pilihan Sancho sekarang ni yang masih lagi terbuka, pintu yang masih lagi terbuka yang belum ditutup adalah Saudi. Aku tak rasa dia akan pergi Saudi. Aku tak tahu kalau tiba-tiba ada 100 juta pound setahun untuk dia, aku tak tahu juga, aku goyang kat tu. Aku tak rasa dia akan pergi Turki sebab Turki je yang buka sekarang ni. Jadi
dan kemungkinan untuk dia tak main daripada sekarang sampai ke musim sejuk nanti, sampai ke Januari nanti adalah too much, sebab tahun ni tahun Euro. Musim ni musim Euro selepas ini kan. Too much for him. Dia pun dah banyak ambil cuti dah sebelum ni. He can't afford another cuti. Jadi menarik untuk kita saksikan development of this case. Just one final thing sebelum kita wrap up. Ini adalah perkara tentang budaya. Ramai yang mengatakan, uish, Ten Hag ni selamba macam tu je dia cakap in public. Dia tembak Jadon Sancho macam tu je. Korang kena faham satu benda tentang orang Belanda. Orang Belanda ni popular dengan mereka punya bluntness. Mereka memang community orang yang akan sentiasa jujur. Kadang-kadang tu terlalu jujur. Itu sebahagian daripada budaya mereka. That's why kalau hang tengok benda-benda yang kadang-kadang Louis van Gaal cakap in press tu, itu bukan Louis van Gaal nak cuba nak cipta sensasi tau, tak ada. Itu natural state of him. Itu memang dia. Itu memang orang Belanda. Memang macam tu. Diorang adalah community yang sangat jujur dan kadang-kadang kejujuran itu boleh disalah tafsir sebagai ada perasaan-perasaan kurang ajar ke, ada perasaan-perasaan rude ke, dia boleh disalah tafsir. Tapi tak ada ill intention. Itu memang mereka selalu jujur. Macam itu. Itu je aku nak summarize daripada kisah Ten Hag dan Sancho. Menarik untuk kita saksikan apa yang akan berlaku selepas international break nanti. So, kita tolak tepi bola sepak Eropah, Faiz. Bola sepak tempatan. Skuad kebangsaan Malaysia semalam berdepan dengan Syria di sebuah padang di China. Bukan stadium, di padang di China. Kurang pasti kenapa di padang dan jangan bukan lama. di stadium. Di padang tu jangan lama. Teruskan. Di padang tu jangan lama. Tapi hantar apa yang lagi menyedihkan, Faiz. dalam emosi aku melihat padang tu dan rasa sedih dan rasa macam nak maki padang tu, tiba-tiba aku teringat balik yang stadium kita pun padang rumput lembu lagi tu. Kau grass lagi tu. Walaupun ada tribun, tapi padang padang masih teruk. So sekarang ni persoalan dia, stadium dengan padang yang teruk versus padang yang elok tapi tanpa tribun. Aku tak tahu. Itu pilihlah. Korang jawab Choose lah. Choose your weapon. Tapi Malaysia menentang Syria, pasukan yang berada di ranking ke-94, ranking yang lebih tinggi, menawarkan dua perkara. Satu, cabaran yang lebih sengit dalam preparasi ke Piala Asia, dan pada waktu yang sama menawarkan jumlah mata FIFA yang tinggi sekiranya Malaysia mendapatkan keputusan yang positif. Perlawanan bergrade A. Apa yang berlaku? Syria membuka tirai dan menggandakan kelebihan pada babak pertama 2-0. Dan kemudiannya pada babak kedua ada kebangkitan daripada skuad kebangsaan. Dan Malaysia akhirnya seri 2-2. Sebelum aku terus kat Hang, Faiz, ini adalah perlawanan yang kalau kita pakai bahasa Inggeris, it's a tale of two halves. First half kisah yang berbeza, second half kisah yang berbeza. Apa reaksi Hang selepas menonton perlawanan? Adakah kita ada tribute apa-apa untuk Mr. Dad Scott Hill ke apa? A Tale of Two Halves ni? Tak ada? Okay, bagi saya cakap lah perlawanan ni. Aku nak bersetuju dengan kenyataan daripada kawan Ultra Squatchy kita, iaitu Nizam. Dia ada menulis bahawa perlawanan sebelum ini, kalau kita berjumpa dengan pasukan-pasukan Timur Tengah yang macam Syria ni, kita tak akan pernah tekan mereka macam mana kita tekan mereka semalam. Tapi semalam kita betul-betul tekan mereka, terutama sekali di second half. Sebenarnya aku juga bersetuju dengan Hang bahawa gol pertama dengan gol kedua Malaysia tu patutnya boleh dielakkan. Tetapi itu untuk cerita lain lagi. But it is a good game of football. Aku cuba ingat balik sebelum perlawanan tersebut, sebab kita berada di pejabat semalam kan. Kita berada di office. Bila aku fikir balik, bila aku tengok Syria ranking mereka, bila aku kaji balik kita dan juga beberapa keputusan terakhir kita, aku kata it's going to be a tough game. Aku rasa kita akan betul-betul set up defensif dan cuba tackle them on a counter attack. Tapi kita boleh mendominasi sebenarnya, Kish. Kalau kita lihat balik, kita boleh mendominasi, kita boleh membawa perlawanan itu ke Syria. Bukannya Syria yang membawa perlawanan itu ke kita. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu daripada rare occasions yang aku tengok kita mendominasi
lawan-lawan daripada Timur Tengah ini dalam satu babak permainan bola sepak. Itu bagi aku. Luar biasa. Second half tu, Aku nak tanya Hang punya general thought. general thought aku adalah shape Malaysia punya bentuk formasi di atas padang pada babak pertama tu aku rasa kurang enak apabila kita berdepan dengan pasukan-pasukan yang lebih superior. Di mana sebab kita satu benda yang kita tak ada di midfield adalah seorang specialist DM. Tak ada. Kecuali kalau Hong Wan adalah. Tapi sekarang ni Hong Wan tak ada ni. Syamil Kuti? Syamil Kuti. Tapi even Syamil Kuti pun aku lebih sifatkan as a number 8. Berbanding hampa like Syamil Kuti is a ball winner, tapi at the same time hang tak nak dia akan sentiasa mahu bergerak in the half spaces. Tapi kalau a specialist DM adalah someone yang betul-betul duduk deep macam Akram, Amar Rohidan, Hong Wan, mereka ni kerja memang duduk deep. Dan tak pergi mana-mana tempat lain. And the alternative, bila kita tak ada seorang specialist DM ataupun mana-mana pasukan yang tak ada specialist DM, the alternative untuk extra protection adalah berubah kepada sistem double pivot back 3. Back three. Sebab the reason hang main specialist DM tu boleh jadi third man, right? Bila hang tak ada specialist DM, hang main back 3, hang still ada 3-man protection. So babak pertama tu aku rasa kita dilepasi dengan terlalu mudah di bahagian tengah. Kerana Brandon Gunn, Stuart Wilkin dan Endrick, ketiga-tiga tu aku rasa not a very super stable midfield. Pergerakan pemain tu tak beberapa fluid. Kadang-kadang a few players caught out of position. Dan itu menyenangkan tugas Syria untuk melepasi kita dengan mudah. Apa yang aku lebih suka adalah pada babak kedua tu, bila kita bertukar ke sistem back 5, and Junior Elstal membawa sedikit physical presence dan membolehkan extra protection untuk Dion Cools dan juga Syarul dan Junior Elstal di bahagian belakang tu, dia memberikan kita sedikit extra tonik tambahan. Dan aku rasa perubahan struktur tu yang betul-betul membantu Malaysia. Obviously orang akan sebut pasal Akir Rashid, which we will talk about him in a minute. Orang akan sebut pasal impact Darren Lock berbanding dengan Paulo Josue. Safawi, kemasukan dia juga memberikan impact. All those things are important. Tapi bagi aku perubahan yang bigger picture, perubahan struktur tu was the most important thing untuk Malaysia. Dan aku nak bagi kredit juga untuk pasukan Malaysia ni, kerana di separuh masa kedua ketika memegang bola, formasi ketika memegang bola adalah yang aku nampak adalah 3 di bahagian pertahanan, 2 di bahagian pivot dan 5 di depan. Betul. Seperti mana Manchester City selalu mainkan sekarang. Itu. Tetapi hasil daripada penguasaan bola dan juga physical presence yang cakap tadi daripada Syarul Nazim dan juga Junior Elstal, dia membolehkan Dion Cools naik ke atas seolah-olah extra midfielder. Betul. Yang menjadikan ia bukan lagi 3-2-5, 2-3-5. Betul. Itulah salah satu sebabnya yang kita dapat gol kedua kita, Kish. Walaupun it wasn't a perfect game. Ada juga cacat celah dia. Tetapi cacat celah yang aku nak cakap ni seperti cacat celahnya gol pertama. Hasil kesilapan Brandon Gunn yang half a second lambat je nak orang Kedah kata toy bola, nak pi dekat bola tu. Half a second lambat je. Gol untuk Syria. Lebih baik kesilapan tersebut dilakukan di Chengdu sekarang daripada di Qatar nanti. Jadi itu yang aku nak cakapkan lah. Dan aku rasa apa yang sebut tadi tu very important. Extra man Dion Cools tu. That's why aku tak pernah suka Dion Cools in a back 4. Sebab Dion Cools posisi asal dia right back tau. Dia main centre back boleh. Tapi hang tak nak. Dia bukanlah centre back yang akan stay bawah. Dia centre back yang suka bergerak ke hadapan dengan bola. And bila kita berubah ke sistem back 3 semalam pada babak kedua tu, apa yang menarik adalah hang ada Syarul Nazim yang boleh bergerak dengan bola. Hang ada Dion Cools yang also progresif dengan bola. Tapi at the same time hang ada Junior Elstal ni ada banyak benda tentang dia yang mungkin akan mencetuskan debat. Aku pun ada beberapa perkara tentang dia yang aku kurang gemar. Tapi satu benda yang aku akan bagi kredit kat dia adalah dia seorang pemain yang berdisiplin. Kalau jurulatih mahukan dia kekal di sebuah zon sahaja, dia akan kekal di zon tersebut. Dia tak akan keluar. So itu membawa stability. Dikala ada Syarul Nazim dan Dion Cools yang suka bergerak keluar daripada zon,
Kena ada seorang yang kekal seorang disiplin. yang kekal disiplin. Yeah. And aku rasa that's the thing that Pangon likes about him. Dia akan ikut tactical instruction. Itu perubahan struktur. Tapi Akhil Rashid, Faiz. Salah satu Orang kampung Faiz. satu kawan lagi, Enric Dos Santos, saya harap boleh melakukan sebuah klinik masterclass macam mana nak hantar bola. Saya nak belajar hantar bola macam tu. Okay. Satu ping Yeah. satu ping. Dah lah kaki kiri hantarlah Dia punya lambungan tu tak besar. tak besar. Cuma dia pergi macam tu. Dia pergi bola tu setara je. Betul. Sampai tepat di kaki Akhil Rashid. Dah lah kaki kiri. Hang tahu kan macam mana aku minat pemain kaki kiri. Yeah. Gol yang kuasa nampak mudah untuk Akhil, tetapi kalau anda tidak mempunyai skill individu yang baik, first touch anda ke laut, tidak dapat gol tu dihasilkan. Aku ada satu pandangan tentang Akhil Rashid, Faiz. Kenapa? Aku rasa Akhil Rashid ni adalah, dalam era aku menonton bola sepak Malaysia, aku rasa Akhil Rashid ni adalah pemain paling sedap mata dipandang yang pernah Malaysia hasilkan bagi aku. Hang faham tak? So, bukan aku cakap pemain yang luar biasa dari segi skill, rekod jaringan semua. Banyak lagi. Arif Aiman is a world class player. Tapi dari segi sedap untuk dipandang oleh mata kasar, dalam era aku menyokong bola sepak Malaysia dan 20 tahun terakhir ni, aku tak pernah jumpa pemain yang lagi best untuk mata kasar aku tengok selain Akhil Rashid. Sebab lenggokkan badan dia, first touch dia, cara dia menipu pemain lawan dengan pergerakan badan dia, kebolehan dia untuk menggelecek. Ingat Arif Aiman is a dribbler. Akhil Rashid is a penggelecek. Hang faham tak? Dia ada kampung style dalam corak permainan dia tu yang membuatkan aku betul-betul sangat suka menonton gaya permainan dia di atas padang. Ramai lagi pemain yang mungkin lebih efektif, yang mungkin ada rekod jaringan yang lebih tinggi, yang mungkin lebih luar biasa, tetapi untuk mata kasar aku pandang, Akhil Rashid is beautiful. Cara dia it's aku tak tahu lah. Ramai yang zigzag. Akhil Rashid is a curve line. Apa? Aku tak tahu macam mana lagi nak describe. Tapi bila Han sebut yang kampung tadi tu, aku faham lah. Memang maafkan saya sekali lagi, di kampung saya di Kedah, memang setiap petang kami main bola. Jadi type macam ni memang banyak kami tengok di padang-padang bola kampung kami. Sumpah best, Faiz. Kalau orang tanya aku apa identiti bola sepak Malaysia, itu identiti bola sepak Malaysia. Ya. Bagi aku. Dan Akhil Rashid adalah the torch bearer of that identity. Mungkin ada lagi tu yang sedang tunggu peluang tu, di Baling, di Alostar, Kuala Ketil, ataupun di Jitra. Gurun. Mungkin di Gurun juga. Tapi tu lah, kita bagi kredit kepada skuad Harimau Melaya yang bangkit dengan Kita tunggu perlawanan kedua. Aku tak lawan sabar. China. Aku rasa seri 2-2 ni is a really good Encouraging, response. Encouraging. Dan kita nak tunggu dan lihat apa yang boleh diorang lakukan lawan China pada hari Sabtu ni. Disebabkan saya dibuli dalam segmen ini ataupun itu ataupun this and that ini, saya akan mulakan dulu. Saya tak kira. Hari ini saya nak mulakan. Awak nak bully saya pula. Saya nak mulakan dulu. Jadi minggu lepas kita ada tengok satu derby terbaik di Nusantara. Persija lawan Persib Bandung. Okay. Aduh dia ni. This or that, ini ataupun itu, anda nak bermain di bawah siapa? Thomas Doll di Persija ataupun Boyan Hodak di Persib? Faiz. Wah, ini soalan yang boleh mencetuskan peperangan. Sebab tu kita kat sini, supaya ada apa-apa TikTok boleh, kat TikTok boleh awak je. Saya tak masuk ni. Saya hanya tanya soalan je. Aku ada soft spot untuk Persija Jakarta. Okay. Disebabkan Persija ni adalah kelab Indonesia pertama yang aku betul-betul tonton dan aku mendalami bersama kumpulan penyokong The Jackmania. Mereka memberikan layanan yang cukup luar biasa kepada aku. Aku juga pernah menonton Bambang Pamungkas semua. So aku ada soft spot lah untuk Persija kan. Dan Thomas Doll pun seorang individu yang cukup baik bila kita temu bual dia di Jakarta. Sangat welcoming. Sangat welcoming. Tapi aku rasa untuk soalan ni, aku kena ambil Boyan Hodak dan Persib Bandung. Aku nak bermain untuk Boyan Hodak dan Persib Kabel Bandung. mana boleh, kabel kena Boyan tak boleh lah. Kabel. Tak ada. Hanya disebabkan, okay, look,
ini bukan mengambil kira situasi Boyan sekarang. Aku tak tahu apa dinamik yang berlaku di pasukan. Aku tahu ada banyak drama di antara management. Aku tahu kemasukan Boyan tu pun belum fully stabil di Persib. Tapi the reason aku akan pilih Persib dan juga Boyan adalah disebabkan Boyan punya pragmatism, win at all cost mentality tu, aku rasa adalah sesuatu yang aku sangat suka. Dan aku rasa aku suka cara dia galvanize pasukan. Dia boleh ambil sebuah pasukan yang underdog dan dia boleh bagi warrior spirit kepada pasukan tersebut untuk bangkit dan mencetuskan sesuatu dengan corak permainan yang hang buat apa, hang buat apa sahaja untuk mendapatkan keputusan yang At positif, all cost, untuk mendapatkan kemenangan. There's something very Jose Mourinho about that. Apa mak? That attitude aku faham, of aku faham. dark arts. Dan aku rasa aku boleh bayang stadium Jalak Harupat tu apabila satu hari nanti, sebab aku yakin sekarang ni masih belum capai that yet, tapi satu hari nanti stadium Jalak Harupat dengan Boyan Hodak akan berada dalam satu wavelength yang sama. Dan apabila mereka sampai satu wavelength yang sama itu, unstoppable. ia akan jadi antara atmosfer yang mana-mana pemain dalam dunia bola sepak akan teruja untuk alami. Dan for that reason aku akan pilih Boyan Saya Hodak. ucapkan selamat maju jaya untuk anda di Bandung dan ingat ingat di Bandung tak ada roti bakar Eddie dan juga Indomie Cikajang tak ada. Tak ada. Mungkin ada tempat lain lah. Tak apa, ada tempat lain lah kat situ. Aku pula bagi soalan kat Faiz. Silakan. Ini soalan yang aku dah post kat Twitter pun tadi. Soalan yang melibatkan skuad Izinkan kebangsaan aku kita. warm up jap. Warm up jap. Ini soalan melibatkan skuad kebangsaan kita. Left back tu kita dah tahu Corbin Ong is the first pick. Nama dia dah ada dah kat situ. Tapi aku bagi kat hang 3 pilihan di belakang Corbin Ong untuk soalan start bench sell. Macam biasa lah, kalau aku tak bagi start bench sell kat hang, tak sah, tak lengkap. Jadi start bench or sell Daniel Ting, Ruven Tiren, Declan Lambert. Selalunya aku akan mula dengan start dulu. Tapi ni aku akan mula dengan sell dulu. Sell dulu, siapa? Aku sangat menyukai beliau. Terutamanya semalam aku dah tengok perlawanan beliau menentang Bangladesh di Thailand. Tetapi maaf saudara adik saya Ruven Tiren. Saya terpaksa jual. Awak jual Ruven Tiren? Ruven Tiren AFF Suzuki Cup perform. Jangan kuat-kuat. Mitsubishi Cup perform. Tapi dengan pilihan yang ada saya terpaksa. Main Selangor baru-baru ni pun starting 11 mudah perform. lagi. Nanti saya select lain. Mudah lagi. Tapi awak nak jual ni. Saya nak jual. Awak bukan national team coach. Awak nak jual. Saya lupa. Nanti saya beli balik. Tapi buat masa sekarang saya terpaksa awak jual Ruven Tiren. Jual dulu Ruven Tiren. Awak bench apa? Saya bench kawan kita daripada KL City. Declan Lambert. Maafkan saya Declan. Saya terpaksa bench awak. Dan saya terpaksa pilih seorang lagi tadi. Pemain siapa yang anda cakapkan tadi? Daniel Ting. Awak pilih Daniel Ting Sebenarnya Ruven Tiren ni kalau minit pemain lah, minit permainan dia agak kurang untuk meyakinkan saya untuk ambil dia sebagai ketua jurulatih untuk ikut Corbin kan, untuk jadi understudy Corbin di sana. Tak cukup minit pemain. Beliau pemain yang bagus. Saya ulang sekali lagi, beliau pemain yang bagus. Manakala Declan Lambert pula, kita dah nampak apa yang dia lakukan untuk KICT musim ni sampai ke final Piala Malaysia, berkali-kali menang away games. Ada satu point KICT menang 4 away games on the bounce. Aku rasa itu agak sedap untuk dianalisa. Tetapi Daniel Ting sangat konsisten sebelum ni bersama dengan KL City. Aku rasa dia ada ambil satu sabbatical year juga sebelum ni. Dan selepas dia kembali daripada sabbatical year tu, aku rasa ni memang main Division 2 je lah ni. Dia takkan sampai ke... But credit to his hard work. Dia sampai ke pemenang Piala Malaysia bersama dengan KL. Dan sekarang ni bermain week in week out di Sabah. Di bawah antara jurulatih yang paling demanding juga, Datuk Ong. Aku rasa aku akan ambil Daniel. Ini adalah jawapan paling demokratik yang saya boleh bagi sekarang ini. Okay. Anda punya turn pula. Saya punya turn ada lagi satu ni. Ini soalan terakhir lah mungkin. Soalan terakhir.
anda boleh pilih satu sahaja di antara dua pemain ini. Kalau anda ada dua pemain ini dan anda perlu jual salah satu daripada dia, antara Ilkay Gundogan dan juga David Silva, mana anda jual dulu dan kenapa? Kedua-duanya pemenang Premier League. Ini soalan yang sangat sukar. Ini memang betul-betul sangat sukar. Okay, macam ni. Ada dua cara aku nak buat. Okay. Either aku pakai otak ataupun aku pakai hati. Emosi. Dan untuk hari ni, aku nak pakai emosi. Aku nak pakai hati. Aku nak tolak tepi. Aku kadang-kadang letih nak fikir pakai otak ni. Tak boleh otak je, tak boleh. Kadang orang tak appreciate pun kita pakai otak ke. Otak je pun letih. Aku malas nak pakai otak. Aku nak pakai hati je. Okay. Emosi aku, perasaan aku, David Silva. What David a Silva player. keep ke jual? David Silva aku keep. Okay. David Silva aku keep. Hantar Gundogan Villa aku. Porta. Gundogan aku jual. Look, Gundogan would be the logical choice disebabkan dia ada versatility. Dia boleh main number 6, dia boleh main roaming 8, dia boleh main Striker pun boleh. second striker, dia boleh late arrivals into the box, goals, semua benda boleh buat. Baru-baru ni aku tonton interview aku rasa Rio Ferdinand dengan Zinchenko, dan Zinchenko membicarakan tentang best player he has ever played with, dan dia mengatakan David Silva. Yeah. Dan cara dia menceritakan kenapa David Silva tu, aku betul-betul completely boleh rasa apa yang dia rasa. Kalau anda tengok the things that David Silva did on the pitch, aku rasa David Silva is slightly underrated. Hanya disebabkan dia main untuk Man City. Kalau David Silva played most of his career dengan sebuah klub yang mungkin lebih besar, yang ada sejarah yang lebih besar, identity yang lebih besar, aku rasa reputasi dia dalam perbincangan midfielder terbaik dunia tu akan lebih tinggi. Kalau sekarang ni, kalau perasan, orang selalu borak Pirlo, Iniesta, Modric. Xavi, Iniesta, Modric. Dia selalu nama David Silva tu takkan dibangkitkan senarai itu. Which aku rasa is criminal because David Silva at his peak, Faiz, the things that he would do with the ball, Zinchenko katakan, hang boleh bagi bola jenis apa pun kat dia, dia punya first touch tu akan the right touch. Kalau hang bagi bola tinggi, first touch dia akan tetap the right touch. Hang bagi bola rendah, hang bagi bola laju, hang bagi bola, semua jenis bola hang bagi kat dia, the first touch is always the right touch. And for that reason, aku tak boleh. David Silva is, walaupun dia pemain Man City tapi aku ada special place in my heart untuk David Silva lah. Aku tak boleh. David Silva would be my pick. Pemain yang bermain bukan memanaskan bangku simpanan je. Di dalam ketiga-tiga final Sepanyol. Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012. David Silva. Aku rasa kalau aku pun aku pilih David Silva. What a player lah. What a player. Luar biasa. Aku rasa itu saja. Aku sebenarnya ada lagi satu soalan, tapi aku simpan untuk minggu depan. Aku pau hang lah. Tengok minggu depan. Aku bagi hang yang Tapi buat masa sekarang, terima kasih kepada anda semua yang menonton di rumah. Satu lagi peringatan kepada anda bahawa kalau korang nak tengok bola itu live, nak tengok semua rancangan-rancangan sukan, semua aksi-aksi sukan yang menarik, US Open, tenis, semua benda yang korang nak tengok, korang boleh tengok kat Suka untuk harga RM1.15 sehari. Mana lagi nak dapat deal macam tu? Tak ada. Sangat murah. Tak ada tempat lagi. Sehari RM1.15. Terima kasih kerana menonton kami yang di rumah. Jumpa korang dalam episod yang akan datang.